MPP UiTM. Mana yang tengok ni tolong lah buat something. Tolong. Aku akan explain. Kenapa aku pilih kenapa aku pilih jurulatih instead of judges? Yo, what's up guys? Welcome back to Voice Out by Voice of Percussion. Jadi untuk episod kali ni kita akan bawakan kepada anda Band of Spirit Shah Alam. Jadi banyak kisah-kisah yang kita akan rungkaikan daripada mereka. Jadi stay tune sampai video ni habis, okay? Jangan ke mana-mana. Hello guys, selamat malam semua. Apa khabar? Sihat Sihat. Alhamdulillah. Baik. Untuk pengetahuan diri sekalian, kita ada tetamu kita dekat sini. Yang pertama sekali kita ada Adam Azlan. Adam, kat tangan sikit Adam. Itu dia. Dia sangat manis malam ni. Dan yang kedua kita ada Luqman Luis. Dia pun senyum manis juga malam ni. Itu dia. Okay, yang ketiga kita ada Fernandez Justin ataupun nama famous dia Des. Tu tengah buat piece tu Des. Des dengan Luis nampak macam sama adik-beradik Adik-beradik. Adik-beradik. Okay, dan yang terakhir sekali kita ada Izzat Syahmi ataupun kita panggil dia sebagai Izzat. Khabar Izzat? Khabar baik. Okay, Boleh panggil Jojo. Jojo Okay, Jojo. Jojo. So, Izzat Syahmi Jojo. Dia lain tapi tak apa. Atas permintaan tetamu kita panggil Jojo. Episod malam ni kita akan bermain games lah dengan kita punya tetamu kita. Jadi macam sebelum ni kita ada setuju tak setuju, kita ada pernah tak pernah kan. Tapi untuk games kali ni kita akan bermain satu game berbeza sikit tapi konsep dia sama je. Tapi kita namakan dia sebagai yang ni ke yang tu. Yang ni ke yang tu ni maksudnya kita akan bagi satu statement sama ada korang semua ni sanggup untuk buat A ataupun sanggup lebih reda nak buat benda B. Kau akan kira 1, 2, 3, korang akan tunjukkanlah jawapan korang. Jadi cara-cara nak tunjuk dia, cara dia macam ni. Okay, kalau pilihan A, korang angkat tangan, angkat high five macam ni. Tunjuk dekat kamera. Satu tangan pun tak apa, dua tangan pun boleh. Pastikan clear lah. Okay, kalau pilihan B, angkat tangan tapi penumbuk macam ni. Jadi semua faham cara main dia untuk main yang ni ke yang tu? Faham. Okay, mantap. Untuk soalan pertama, andai kata korang semua diberi pilihan untuk travel in time, yang mana satu menjadi pilihan korang? Pilihan A, patah balik ke satu season band masa lalu, kemudian perbaiki dan betulkan persembahan tersebut sehingga memenangi sebuah pertandingan. Pilihan B, pergi ke masa depan untuk ambil tahu dan kumpul semua maklumat dan data berkenaan kekuatan serta speciality pasukan-pasukan rival korang. So in 3, 2, 1 korang angkat tangan, penumbuk ke ataupun ni. Maksudnya ni A, ni B, okay? Ready? In 3, 2, 1, go. Oish, ada 2 lawan 2. Ini kita nak dengar ni. Ada perbezaan pendapat. Okay, kita tanya Adam dulu. Adam nak pilih A, Adam nak patah balik, kenapa Adam? I feel like kalau kita patah balik, kita belajar muzik ni dia journey lah in a way. Kita faham benda tu based on development. So ada orang dia hebat main at the end of the day sebab benda tu dia buat banyak kali sampai dapat. So the fact that kalau kita patah balik tu, if lah kita still ada skill yang kita from where we come from tu, banyak development yang boleh berlaku kat situ, especially if we're playing program yang dah pernah berlangsung ke, banyak input yang kita boleh bagi lah berdasar persembahan tu sendiri. So itu je lah nak bandingkan dengan kalau ke depan. Jadi itu tak banyak benda development, jadi banyak input, but development tak sangat. I think itu je lah pendapat.
Adam ada skrip ke Dam? Tak ada Jawapan clear lah. Tak ada. Tak ada Depend Menggeletar je. ni. Menggeletar. Tak ada sikit. Okay. Alright, thank you Dam. Kita nak tanya pendapat Luis pula. Mungkin boleh menyokong pendapat Adam ataupun ada pendapat sendiri yang berbeza untuk pergi ke masa lalu. Silakan Luis. Apa ni, kalau boleh pergi masa lepas, macam yang point Adam tadi tu lah. Sebab benda ni dia macam journey tau. Macam kita belajar daripada kesilapan and bukan sometimes, selalunya kalau lepas, contohlah lepas habis prom, bila kita ada buat mistake tu, kita akan rasa kalau lah aku boleh ulang balik aku boleh buat benda tu sekali, tapi kita tak boleh nak buat apa kan, sebab yelah in the past. Misal kata kalau boleh, kita akan cuba sehabis baik berbanding dengan yang kita dah lalu, yang kita buat mistake. And then kalau dibandingkan macam kita dapatkan info dekat future, for me it's not fair lah. Sebab itu akan ada advantage kat kita, tapi dekat orang lain. At the end of the day nanti, kalau contohlah habis season tu, di mana kita tahu for a fact yang kita dah tahu tim mana akan bawa tema apa yang diorang akan present, do we feel better about ourselves? Sebab kita macam tak fair lah, tak fun lah tentu. Sebab kita dalam industri ni, it's about fun and the journey. Macam Adam tadi baru. Orang kata apa, kita nak travel back in time ni, orang kata sebab kita lebih pentingkan kita punya self development kita daripada nak tahu orang luar punya pakaran ke apa benda, dia punya specialty kan. Tapi ni mungkin berbeza lah kot dengan Des dengan Jojo. So mana satu nak pergi dulu ni, Jojo ke Des? Jojo, okay, kita bagi Jojo. Silakan Jo. Kenapa nak pergi masa depan? Kan, nak jadi spy, nak tengok tim lain punya ke apa kan? Bagi saya lah, kita spy ni bukan sekadar untuk macam competition. Dia satu step untuk kita improvekan diri sendiri, dan juga satu step lagi untuk kita tak rasa selesa sangat dengan apa yang kita dah achieve. So bila kita tengok tim-tim lain kan, macam contohlah kita rasa kita main dah okey dah berpuas hati, tapi once kita tengok kita punya macam lawan, diorang buat macam ni lagi kreatif, macam tu lagi bagus, dia lagi bukakan minda kita and bukakan lagi kita punya apa nak cakap, rasa nak improve tu lagi banyak lah kat situ. Des, how about you? Hello. Okay, so kenapa aku nak pergi ke masa depan is because kalau aku balik ke the past, is like benda tu aku dah belajar. So kalau kita pergi ke future tu, macam Jojo cakap tadi, aku setuju lah dengan dia punya point. Sebab different team ada different creativity. Dia bukan in terms of spy tu yang buruk tau. Spy tu macam oh yelah like that. Tapi bukan yang copy and paste, faham tak? Sebab in my opinion kan, kalau kita tengok different band kan, different instructor ke apa-apa ke, dia orang ada different style sendiri. So kalau aku balik ke my past, aku will still back to my style tau. So kalau kita ke future tu, kita tengok jadi spy ke apa semua tu, at least kita learn something. Faham. Betul juga kan, maksudnya kita nak tengok orang lain pun bukanlah kita nak tiru, tapi kita macam macam okay, we should do that, ataupun mungkin orang kata apa, ada benda yang boleh kita improve daripada tengok orang lain punya kan. Faham. Satu saruah pandang yang menarik. Kita bergerak kepada soalan yang kedua. Memandangkan korang semua ni merupakan alumni dan juga pelajar UiTM sendiri, jadi korang semua mesti dah familiar dengan drum competition UiTM. Tapi jika diberi mandat korang menjadi head organizer pertandingan untuk DC sendiri, adakah korang sanggup, pilihan A, membuka dan menjadikan DC sebagai satu pertandingan terbuka, maksudnya boleh disertai oleh seluruh band di Malaysia, ataupun B, kekalkan konsep dan sistem pertandingan DC UiTM yang hanya dibuka untuk pasukan band daripada seluruh kampus UiTM sahaja. Kira macam pilihan A nak open, pilihan B terhad UiTM je. Counting in 3, 2, 1,
Go. Masih lagi 2 lawan 2. Okay lah, kita tanya yang mereka yang membuat pilihan B lah. Kan pilihan B kita nampak tadi Jojo dengan Adam. Right, kita tanya Jojo dulu lah Jojo. Kenapa Jojo berpendapat kita kena kekal kat kampus UiTM je dekat dalam DC ni? Okay, daripada pengalaman saya sendiri, kebanyakan semua player-player drum yang daripada UiTM bukan ada background band yang luas masa sekolah. Maksud saya sendiri. Saya sendiri belajar drum betul-betul masa darut UiTM. Oh. Okay, itu satu. Lagi satu, untuk jangka masa yang panjang, bagi player-player yang baru ni, contohlah kita baru menceburi band ni kan. So lawan kita, lawan yang dah berpengalaman, lawan yang dah superb bila, and ada setengah orang yang ambil sebagai motivation dan ada setengah orang yang rasa akan patah semangat. So kat situ macam skill gap tu boleh dikurangkan lah kalau kita kekalkan. Betul-betul. Dalam satu tim tu kalau 40 orang bukannya semua orang kata kalau apa satu tim 40 orang bukanlah 40 orang tu anggap macam oh ini kita kena pandang benda elok lah. Mungkin ada setengah orang macam siapalah dia ada kan. Kalau tak kita boleh menang. Contoh mungkin rasa macam tu lah kan. So Adam pula macam mana Adam? Jojo pilih B tu sebab kita sama tau. Aku ni produk UiTM. Tak nak main time sekolah ke apa. So curang orang kata apa, kehebatan tu yang ada player yang dah develop sejak sekolah tu perlu diasingkan lah. Mungkin benda tu boleh bawa ke competition yang lain macam KLIY, JMBC je kan. Itu kan terbuka. Kalau UiTM nak masuk, kalau rasa diri tu we can go further, kat situlah baru kita lawan dengan orang luar. Sebab ada universiti macam Shah Alam ni agak open lah. Macam UiTM aku dulu dekat Perak, Sri Iskandar dulu. Kat situ kita orang kampus pecah 2 lah. Sri Iskandar dengan Tampah, tapi kita bawa dua-dua kampus. Induknya Sri Iskandar, tapi Sri Iskandar tu ada course grafik, fine art, architecture. Itu jenis kalau tengok wayang repeat Sam, tak boleh. Kena buat projek je. So budak tapah lah yang contribute. So benda tu susah sikit. So macam budak sekolah dah bawa dari sekolah kan pengalaman tu. So jurang tu perlu adalah. Lepas tu lagi satu, I feel that DC ni macam satu event yang prestigious lah untuk UiTM saja. Macam sport ground competition je orang tahu program UiTM ni megah ni, besar ni. Bila kita bawa orang luar ni dah agak orang kata apa, dah tak fair competition tu. So Pak kata Jojo tadi dah tak fun, boleh demotivated lah bila nampak sekolah gah asma ke apa kan. Takut. Itu je lah pendapat saya. Ada merasakan bahawa UiTM DC ni dalam competition UiTM ni merupakan satu pertandingan yang prestigious untuk student UiTM je. Betul. Saya pun merasa begitu jugalah. Tapi kita nak tanya pendapat Luis dengan juga Des, kenapa dia nak memilih untuk open pertandingan ni kepada band-band luar. Kita tanya Luis dulu lah, Luis. Kan senior kat dalam ni kan. Pendapat saya kenapa kita patut buka untuk luar is saya tak pandang dari segi saya ada pengalaman, tapi saya pandang dari time saya dekat UiTM di mana kita expose dengan band-band luar daripada UiTM. Di mana bila kita expose dengan band-band luar ni, kita jelitik macam member-member yang join band peringkat universiti, diorang tak expose sangat tau dengan band-band luar ni. Diorang hanya tahu dalam UiTM sahaja. So, bila diorang expose kat luar ni, baru diorang tahu so diorang ni macam ni. So, ada industri yang memang betul-betul macam ni. They exist. So, diorang akan rasa aku dah masuk ni, aku kena bagi habis baik. Sebabnya bukan sekadar band dalaman, tapi kita boleh represent ke mana saja.
je. Bila kita buka competition ni di luar, di mana kita expose dengan band luar, yang kita boleh belajar, kita boleh bertukar pendapat dengan band-band lain, something like that. Okay, ni kita open ni sebab kita nak dapatkan exposure lah. Maksudnya kalau contohlah Yeah. kalau Johan bertanding dengan UiTM tu dekat tahap tu je, tapi dia sebenarnya dia tak discover lagi kat luar macam banyak lagi better daripada Johan yang betul. dia ada tu lah kan. Faham? Das pula macam mana Das? Seperti yang dikatakan oleh Louis tadi ya, aku setuju apa yang dia kata sebab kalau kita stay within our comfort zone, we will never understand the growth. So dia macam okay, dia tak kata salah, tak kata betul juga. Adam dengan Jojo dia orang bagi point yang betul tau sebenarnya. At the same time juga dia boleh jadi point yang lain pula. Okay, kenapa? Dia penting tau untuk kita belajar benda baru dekat dunia marching band ni sebab like I said, dia macam boleh relate dengan previous question tau. Dia macam kita kena belajar benda baru. Sebab kalau kita tak belajar benda baru, tak expose dengan benda baru, kita tak akan membesar. Bukan membesar yang tinggi lah. It's more about growth. Kalau kita stay in our comfort zone, so di situlah kita. Tapi itulah, dia memang akan patahkan semangat. Tapi I believe that based on my experience, orang-orang yang aku jumpa, kalau dalam 40 orang tu, dia orang semua tu tak ada experience, mesti ada seorang tu ataupun segelintir, dia orang akan ada komitmen, dia orang akan ada semangat, dia orang akan apa ayat tu, macam dia inspired. Sebab kalau orang ni yang 40 orang tu, dia orang tengok band yang power macam Thailand ke apa ke, dia orang tengok, dia orang macam power. Akan ada orang yang patah semangat, akan ada yang macam aku nak jadi macam dia, aku nak jadi macam dia. Do you see the effect dia? Dia macam okay, so segelintir ni is the hope tau. Dia macam kalau dalam bilik tu gelap gila, and then there are the candle yang the only one yang tengah ignite. So kalau candle tu tambah lagi satu candle, dia bawa satu candle lagi, bawa together, boom, terbakar. That's the importance of kita expose, and kita kena belajar aku tak tahu macam nak explain dah. So basically exposure tu penting. It's okay to patah semangat sebab dalam hidup kita ni, doesn't matter music ke apa ke, patah semangat tu adalah perkara biasa. Cringe tu. Tak apa, teruskan. Okay, so itu lah point aku. Sebab experience ni bukan something yang kita boleh beli lah. Tadi aku suka ayat kau tadi. Apa tadi ayat dia? If you never experience dia macam it's growth over comfort. Sebab kalau kita stay dekat comfort zone, kita tak akan dapat growth. Kalau kita stay kat growth, kita akan grow. Faham? Alright. Thank you doh. Aku macam benda tu aku macam fikir lah macam wish. Betul ke kan? Kalau kau dekat takut yang lama tu macam kau takkan orang kata apa membesar. Don't get me wrong lah, Adam dengan Jojo dia orang memang betul. Yes. Dia ada pandangan masing-masing. Kita tak kata Adam salah, tak kata Jojo salah. Semuanya betul. Kita bukan nak berdebat kat sini, kita just nak opinion masing-masing, so that macam pendengar-pendengar kat luar sana macam mungkin dia bukan orang yang join band, ataupun dia mungkin join band tapi dia orang yang tadi segelintir yang bila lawan dengan orang besar dia macam patah semangat ke apa kan. Mungkin dia kat situ kan. So kita nak educate lah melalui voice out ni. Soalan seterusnya, memandangkan korang semua ni orang kata apa, major in tenor ataupun snare. So kita lari sikit lah kan. Dia macam analogi lah. Bayangkan korang semua ni Anakin dalam Star Wars kan. So absolutely korang dah memang terlatih untuk jadi Jedi Master. Tapi malangnya Anakin sendiri memilih untuk jadi Darth Vader. So kalau back to marching band kan, kalau korang semua lah kan, korang sanggup untuk pilih A, Master in Stick Tricks, ataupun B, Master in Rudiments. Dua-dua ni melibatkan skills, tapi yang A ni dia more to Stick Tricks, yang B Master in Rudiments korang. Kalau rasa soalan ni susah, jangan salahkan aku, kau cakap dengan producer. Aku sampaikan je.
In 3, 2, 1, go. Amboi. Oi, dia tengah-tengah. Okay. Okay, majority memilih B untuk Master in Rudiments, tapi ada satu jawapan yang aneh kan. Dia half stick tricks dengan half Rudiments. Jadi kita persilakan dia dahululah. Orang yang aneh ni biasa menjadi perhatian. Kita tanya dulu. Des, kenapa dia half-half tu? Okay, soalan ni actually honestly susah. Ni memang aku tak boleh pilih. Okay, sebab in my high school dulu, aku ni memang kena groom lah daripada 13 years old sampailah aku 19 years old. Memang basic all the way. Stick tricks tu tak ada langsung. But ever since aku masuk BOS, aku more exposed to stick trick. So it's like apa yang aku rasa, it's like aku tak cukup stick trick tau. And then rudiment aku pun semakin ke laut. That's why it's like macam aku nak pilih mana ni. Alamak. But of course rudiment tu penting. At the same time stick trick tu penting juga. This is like entertainment dengan basic. So kalau dua-dua digabung dia memang nice gila tau. So it's like that's why aku tak boleh decide. Kalau aku terlalu ke rudiment, kalau orang yang tak tahu music kan, tak tahu apa-apa ke, they're all about entertainment, they're all about the hypes and everything. Orang takkan tengok, no matter how hard we do the flammables, the flame 5 apa semua tu lah, orang takkan tengok. Kalau kau main at 16, kau main dengan stick trick sekali tu, orang akan tertarik. Tu untuk orang yang tahu music. Kalau orang yang tahu music, dia mostly lah orang yang music ni dia tak tengok sangat dekat stick trick. So kalau kita main rudiment memang power semua tu, orang yang tahu music ni akan tertarik. Tapi orang yang tak tahu pasal music ni, dia tak akan tertarik sangat. So it's like there's two target audience dekat situ. Satu yang tahu music, satu yang tak tahu music. So kalau dua-dua digabung, boom, nuclear warhead. Ini kalau masuk exam ni dapat A+ lecturer bagi ni kan. This is actually based on aku punya experience juga. Faham. Sebab sometimes even our own friend pun, kenapa tak ada stick trick? Kenapa? Aku tak tahu mana. Lepas tu kalau pergi ke yang among my peers, aku buat stick trick semua tu. Left hand kau, right hand kau. Tak sama. Tengok tak? Nampak tak beza dia? So maksudnya, that's why lah aku pilih ni lah. So maksudnya kalau kau nak master in stick tricks, itu kalau kau buat show boleh lah. Tapi kalau kau mau itu competition ke apa, kau kena power ataupun master in rudiments lah kan. Jojo kata master in rudiments. Mungkin ada sebab-sebab itu sendiri Jojo. Rudiment ni dia macam mana nak kata, dia lah macam akar bila kita main music. Rudiment ni lah basic. So kalau kita macam kukuhkan master rudiment kita, at the same time without kita perasan pun, kita masterkan segala basic, segala yang penting-penting, kecil-kecil sangat penting untuk kita improve. So macam mana proses untuk kita belajar dan juga improve and learning something new tu lebih mudah bila kita masterkan rudiment kita. Kat situ saya rasa pentingnya kat situ lah. Alright, thank you Jojo. Luis pula macam mana Luis? Since saya pilih rudiment tadi, macam yang Jojo kata, master rudiment kita punya batu asas tau untuk kita main instrumen, mana-mana instrumen pun. Sebagai contoh, tapi dalam aspek ni kita cakap pasal drum. Rudiment memang kita kena kukuhkan basic rudiment. Dia macam kalau cakap melalui pengalaman, kalau kita punya rudiment tu dah apa yang kita panggil kukuh, bila kita buat stick trick pun kita akan rasa off tau, kita punya rudiment power laut. Contohlah kita main Paradiddle. Paradiddle kita main biasa, bunyi dia macam ni, dia punya feel macam ni. Tapi bila kita masukkan stick trick, dia ada something off kat situ bila kita buat stick. So bila kita ada basic yang kukuh dalam dekat rudiment, kita boleh identify benda tu dan kita boleh improve dari segi tu. Kita dah ada dua orang kata kita kena master rudiments and then baru kita boleh go to stick tricks. Jadi kita tanya pendapat Adam pula. Adam, kita kena tengok
asas kita apa, betul kata Jojo, betul kata Luis, even Des pun ada point bagus. Tapi akar kita tu apa? Drama kataannya. So at the end of the day, kita kena mahir apa yang kita buat, tak kira dari basic ataupun ke kompleks. Des cakap tadi target audience, betul. Kita dalam line, kita kena main ikut disiplin dan technical yang dah ditetapkan lah. So kat situ lah yang tunjukkan kita ni drama yang efficient and sangat bagus sebab kita boleh main apa yang diperlukan. Tapi kalau main seorang untuk show, macam aku ada buat aku punya apa dia panggil leaks lah kan dekat IG apa semua. So kat situ ramai orang message tau, ramai juga orang PM cakap ada boleh tak jangan main stick sangat, mengganggu kau punya ni, kau akan main ni, kau punya apa dia panggil stick height pun tak betul apa semua. Point dia orang cakap. Tapi at the same time, my target audience is not orang-orang yang pandai main drum sangat pun. Orang lain yang tak, kalau guys tengok, I'm trying to cater to everyone, plus main seorang-seorang. So visuals tu yes, penting but not as important as rudiments. Sebab macam dia cakap tadi, kita ada a certain feel yang kita dulu dapat kan, pada dia, semua tu ada feel dia. Kalau kita fokus on stick tricks, nanti kita terlalu fokus nak buat benda tu lawa tapi bunyi tu buruk. Visual tu penting juga, tapi dalam in the bigger picture tak sepenting rudiment. Sebab itulah akar umbinya seorang drama. Akar umbi, aku dah dengar macam politik ni, nak ada akar umbi bagai. Jangan lagi itu. Soalan seterusnya, mungkinlah kan, mungkin orang kata apa, disebabkan pandemik ni ada banyak isu yang berlaku. Jadi anda diberi kuasa untuk hapuskan salah satu antara pilihan tersebut. And adakah anda sanggup untuk hapuskan A. DCI, B. WGI? Kita ambil kira keadaan ekonomi ataupun keadaan pandemik sekarang kan. So kita tak boleh jalankan semua, tapi at least kena ada satu. Jadi korang ada kuasa, korang nak hapuskan yang mana? DCI ataupun WGI? Adam kerut lama. Okay. Jadi count in 3, 2, 1, go. Okay, 3 orang bersetuju untuk menghapuskan DCI dan hapuskan A DCI, hapuskan B WGI. Nak hapuskan DCI semua. Okey dah, kita tanya Adam dulu, Adam. Luis. Okey, tanya Luis lah, Luis. Okay. Alright, Luis. So Luis memilih untuk ngekalkan WGI lah kiranya kan? Ya, betul. Okay, kenapa tu Luis? Okay, dia macam ni. Pandemik ni, dia makin besar event tu, makin berisiko. Betul? Okay. DCI is one of the largest, bukan one of the largest, itulah paling prestige dalam dunia marching band. And then akan melibatkan ramai orang, serius ramai gitu. Okay, compare dengan WGI ni, kita kalau tak silap dia ada dibahagikan kepada beberapa kategori kelas kan? Ya, kelas kategori. Ya, betul. Ada yang drum, color guard, wind. So for me, buang DCI, masuk kita kekalkan WGI, is a win-win situation di mana semua boleh main tapi tak semestinya together, tapi at least they can do something during this pandemic. Selain pada tu, selalunya kalau WGI dia venue dia lagi kecil and risiko tu akan lagi rendah. Faham. It's all about risk lah. Kalau berkata pandemic, it's all about risk lah. We are playing with apa, lives lah. Maksudnya kalau makin ramai tu makin berisiko tinggi lah kan. Dam. Sana Dam. Tadi dia confused ni. Tapi memang betul lah, memang pilih untuk hapuskan DCI lah kan. Betul kan? Okay, kenapa tu Dam? DCI ni sangat besar. So risk tu ada, betul cakap Luis tadi. Tapi at the same time,
masih lagi boleh lah untuk like dia tak diadakan for the time being. Unlike WJI ni dia macam kecil scale dia tau. Melibatkan sekolah most of the time kan. So benda tu lah yang patutnya kita expose kan, especially untuk orang muda. MCI ni handpick tu memang spesifik lah player kan. Audition pun tight. So benda tu macam diorang jaga quality. So if quality diorang sangat-sangat top, I think benda tu boleh tahankan lah lagi berbanding dengan WJI. WJI ni macam perlulah diadakan sebab membabitkan banyak pihak yang boleh tahan nak up jugalah. Sebab scene kecil ni susah nak dapat exposure. So bila tak ada tu jenuh lah sikit. Macam YTMBC ni kan, bila tak ada tu sakit sikit dibanding dengan yang besar-besar tu. And betul juga cakap Louis tadi, banyak kategori. So benda tu disebabkan ramai orang boleh join, exposure tu still ada. Kategori ni terbuka kepada orang ramai untuk buat virtual sekarang kan. But still, even tak virtual pun kalau kita ada kan banyak kategori, still open untuk ramai orang, unlike PCI. So Sebenarnya kalau nak main pun boleh, cumanya main tu hari je berbeza-beza. So mungkin minggu yang berbeza kan, tapi still pertandingan tu still diadakan. Faham? Alright, kita tanya Des pula Des. Mungkin Des ada pendapat yang sama dengan Louis dengan Adam, ataupun mungkin ada penambahan yang berbeza. So WGI dengan DCI, dua-dua tu memang nice lah. It's really nice. Dua-dua tu aku tengok. Tapi this is my opinion lah. Maybe aku tak cukup tengok video ke apa ke, aku tak tahu. In terms of creativity, I think I would rather see WGI. Sebab aku tengok WGI punya performance kan, dia tak semua group tu lah, tak semua, certain of it. Dia orang, most of their performance is out of the box. So dia macam it is something that I really want to preserve in the future. I'm not saying that macam DCI tu tak kreatif. Dia memang kreatif, tapi something yang kreatif and at the same time out of the box is definitely WGI lah. Maybe sebab dia orang sikit ke, ataupun I don't know. Tapi tu lah my preference is WGI kalau nak hapuskan DCI ataupun WGI lah. So I'll go for WGI sebab I don't know. I bet lah confirm korang maybe ada different opinion, tapi itu that's my opinion lah. Sebab there's something special about the WGI yang tak semua orang kenal lagi. Mungkin apa yang Des maksudkan, dia punya orang kata out of the box tu sebab mungkin dia support oleh equipment yang macam floor kan. Dia floor mat dia orang mungkin yang menaikkan seri dia punya dia punya show. And then dia punya electronic setup dia orang mungkin berbeza dengan DCI punya setup kan. Dia bukan dari segi macam equipment ke apa tau. Dia macam jalan cerita tu, the music played, tempo. Dia bukan pasal apa cerita yang WGI ni macam lagi best lah kalau nak layan. Yes. Dia macam dia lebih different tau. Susah nak explain. Sebab tu cakap soalan ni susah. Mungkin Jojo boleh tambah sikit kan. Betul. Macam mana kalau buat pandemik, kita semua benda kita kena control sebab kita takutkan risiko. So DCI ni besar melibatkan ramai orang. Kita kena kumpulkan seramai-ramai tu untuk training. Maybe ada macam pecahan-pecahan. Lepas tu still akan bergabung untuk jadi satu grup yang besar untuk kita training sama-sama. Unlike WGI, portion diorang kecil, so tak seramai DCI. So kat situ daripada kita start training sampai ke preparation semua sampai ke competition, so benda mudah dikontrol lah kat situ. Faham? Let's say kita tanya balik soalan lah. Let's say kalau benda ni, pilihan ni diberikan bukan sebab pandemik. Maksudnya we don't talk about risk lah kan. We talk about macam antara dua WGI dengan DCI kan. So which one you will choose yang nak abolish, kita nak singkirkan, DCI atau WGI? Tak jawab dulu. Lagi susah.
dia macam ni ni adalah kesinambungan daripada point Des tadi lah. Something yang unik tu kan, kalau tengok dekat WGI, kalau kita compare DCI dengan WGI, DCI ni kita ambil aspek bateri lah, cache. Bila dekat DCI kita punya fokus bukan sekadar dekat cache tau, di mana kita tengok tu as a whole, macam secara general. So kita tak nampak sangat apa yang, bukanlah tak nampak sangat, kita tak boleh nak highlight sangat cache dalam DCI sebab ada melibatkan semua lain, sektor lain tu semua. Tapi kalau dekat WGI, benda tu kita di mana competition ni fokus on satu section. So kita boleh tengok apa yang diorang boleh carry, di mana kita boleh fokus everything yang diorang buat kat competition. Itu for me USP for WGI. Mungkin yang lain ada. Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Memang semua memang nak pilih WGI lah. I mean dikekat kalangan yang kata dipilih pilihan DCI, WGI kena stay. Alright, Adam mengenai WGI. Soalan yang seterusnya dan mungkin soalan yang terakhir untuk segmen yang pertama. Jadi soalannya, setelah bermain dalam marching band ataupun berkecimpung dalam marching band dalam tempoh yang lama, sudah pasti umur kita meningkat. Tapi oleh kerana ini adalah passion kita yang kita ingin contribute dan menjadikannya sebahagian daripada kerjaya. InsyaAllah lah, ni bayangan je lah insyaAllah. Industri marching band ni telah berkembang pesat dan pulangan daripada segi ekonomi telah menjadikan karyawan dekat dalam marching band ni menjadi lebih stabil. Maksudnya bila kita cakap pasal kerjaya dalam marching band, it's something yang macam establish lah kan. Andai katalah kalau dalam marching band ni dia punya career dia dah establish, korang memilih untuk menjadi pilihan A, all time instructor, ataupun pilihan B, all time judges. Louis dah pusing. Alright, ready A, all time instructor, B, all time judges. Ready, 3, 2, 1, go. Das lambat. Selamat. Okey lah. Memandangkan semua bila nak jadi instructor lah, kita nak tanya Des dulu lah. Sebab Des dia macam contemplating sikit kan. Kenapa tu? Mungkin ada macam terfikir nak jadi judge, atau aku rasa memang aku rasa aku nak abadikan hidup aku jadi instructor lah. Itu macam mana? Okay, so the reason why kenapa aku contemplating tadi is because back to my points earlier, it's all about growth, bukan comfort. So macam kalau kita jadi instructor, ya bagus juga kalau jadi instructor tu. Aku suka tau, memang aku suka. Sebab kita boleh jumpa benda lain juga, kita boleh belajar benda lain juga. Like I said earlier juga, again, each instructor tu dia berbeza kan, berbeza. So to make it straight to the point, the reason why aku contemplating tadi kan, sebab judges ni dia different level tau. Judges ni they already at the top tau. Dia orang dah jadi judge, so they know the basic of all. Dia macam the founding father lah. Aku selalu tengok dia macam tu lah. So kalau aku dapat jadi judge tu, it's a big opportunity sebenarnya. Bukan something about aku nak jadi judge lah. Bukan macam tu. Dia macam jadi judge ni bukan senang tau. This is my opinion lah. Sebab I've met judges and I know most of them personally lah. Judges ni pun, even judges tau, dia orang sama macam instructor sebenarnya. Sebab judges ni dia different background juga at the same time. Dia different opinion, different expression, different style. Aku tahu in the competition judges ni dia ada judges ni general effect apa semua tu lah. Tapi even in general effect pun pengetahuan tu dia kena pengetahuan yang betul-betul general effect. Tak tahu macam mana nak explain. Tapi itu lah, dia macam like I said, dia macam kalau jadi judge ni you will be on the top. Tapi kenapa aku explain pasal judge sekarang ni? Tapi tak apa, aku akan explain pasal kenapa aku pilih jurulatih instead of judges is because in the end judges dengan instructor ni actually pengetahuan dia orang tu memang ada barrier, tapi some of the instructors out there yang dekat luar tu yang tak pernah jadi judge,
they have a very great passion, very great knowledge semua tu. Diorang, even some of them has better knowledge daripada judge tau. Can you guys believe it or not? Sebab instructor ni, dia bukan instructor yang okay, aku nak jadi instructor music. Dia bukan macam tu. It's more of like aku dah jadi instructor music because aku ada passion. Dia macam tu, dia ada pride tu. Kita jadi instructor ni, kita kena ada hala tuju kot. Bukan hala tuju, apa ayat aku lupa lah. Ada purpose, purpose. Sebab tujuan. Lebih kurang. Hala tuju lah. Aduh, korang ni memang suka tanya soalan susah. Aku imagine, okay, ni bukan aku macam aku perasan ke apa ke, aku shock sendiri ke. Aku pernah imagine aku sendiri sebagai judge, like you put yourself in someone else's shoe. And at the same time, aku ada put myself in instructor punya shoe pula. Kalau dari segi instructor punya shoe, benda tu aku dah pernah experience lah. Aku come back to my school, aku ajar budak ni kadang geram, apa budak ni shit, tapi benda sama je. Jadi macam kita tengok diri kita yang dulu. So it's like this experience as a instructor tu, aku memang bukan nak kata dah ada, tapi adalah basic tu lah. Tapi aku tak power lah. Tu aku cakap aku tak power. Banyak lagi benda kena belajar. That's why I contemplating. Instead aku hampir nak pilih judge tadi. Sebab judge ni dia dah at the top dah. So aku nak pergi ke top pula. Bukan dekat itu saja, faham tak? Faham. I hope my statement ni dia tak macam apa ni, buat orang apa benda siapa dia cakap Kalau ni. faham tak ada. InsyaAllah. So sebab tu aku cakap apa yang aku cakap ni, I harap tak ada yang offended or anything else. I don't even mean that at all, but this is solely based on my opinion lah. Sebab like I said, exposure tu penting. Kita kena jumpa semua orang, kita kena tahu semua orang ni. Kalau tak dapat jumpa orang ni, kita tanya pasal dia orang ni pula. Tapi bukan dengar daripada seorang saja, kita dengar daripada macam-macam orang. Betul. Alright. Thank you, Des. Aku tak tahulah soalan ni menjawab ke tak, tapi tu lah. Apa, at least we get the idea lah. I mean, macam the differences between instructor and judges. Macam dia ada two different purposes. Kenapa nak jadi instructor, kenapa nak jadi judge. Mungkin itulah kot yang membezakan dia kan. So kita tanya Jojo pula. Jojo, macam mana dengan Jojo? Jojo nak jadi instructor juga kan Jojo? Andai kata marching band ni jadi satu industri yang berjaya lah kan, dikenali ramai. Jadi kenapa Jojo? Honestly tak pernah terfikir langsung, ataupun tak pernah terfikir senang cerita untuk jadi judges. Saya lebih apa orang kata, lebih nakkan jadi instructor tu. Sebab kita dah besar ni, kita akan rindu tau suasana training, suasana competition, Betul. suasana semua benda tu lah. Suasana kita macam mana, Dia punya adrenalin dia waktu dalam competition tu memang ada lah. Itu yang kita rindu lah. Kita akan dapat feel kita zaman-zaman dulu kan, cakap macam dah tua kan, macam tu. Benda-benda tu akan datang balik, and dia akan buatkan kita macam lebih motivated. Kata Des, lebih rasa untuk grow, nak tambah baikkan diri sendiri, even belajar benda baru. Dan semua ilmu-ilmu kita tu kita boleh share dekat orang-orang. Betul. Dekat murid-murid kita lah, senang lah. Louis lah orang apa senior dalam ni lah kan. So kenapa nak jadi instructor tu? Okay, kenapa saya pilih instructor? Sebabnya saya dalam industri ni pun dah lama. Honestly, setiap kali, contohlah the last season saya join 2018 UTM Kalap. Okay. Kita masih ada benda lagi yang kita nak belajar. So, walau berapa lama kita main, still ada juga benda yang kita belajar, benda baru yang kita belajar. Okay. And then join tahun 2019, saya dapat experience tu as an instructor dekat sebuah sekolah dekat Kelang. So I get the taste of it, and honestly saya suka, saya minat dengan benda tu. Tapi apa daya, COVID melanda, so memang tak boleh nak go through. Tapi for my personal opinion, jadi instructor ni is the closest thing yang kita rasa bila kita main untuk satu tim dulu. Di mana kita
kita masih boleh lagi rasa dalam suasana marching band di mana kita akan develop sama-sama. Dia tak semestinya jadi instructor ni, tak semestinya, ini my opinion, tak semestinya kita jadi instructor ni kita dah power dah. Tak semestinya. Di mana kita boleh grow together dengan student-student kita. And then the moment kalau kita bawa team yang kita ajar ni, the vibe tu rasa sama tau. Rasa macam kita sendiri yang join. Betul. Walaupun bukan kita yang buat show dekat dalam padang tu, tapi dia punya semangat dia tu sama. Rasa tu macam vibe dia sama. Betul. Alright, thank you Luis. Betul, jawapan yang memang orang kata apa, orang yang mengajar ni dia tahu dia punya apa kata, dia punya semangat dia lain macam sikit berbanding judge ni, dia hanya ada on that day, on that time and on the occasion je. Dan sebelum tu dia macam tak ada pun, datang untuk jadi juri je kan. So kita tanya Adam pula. Adam, bila kita sebut marching band ni kan, dia ada a certain standard yang kita perlu capai. It's not just main music, it's not just that. Kita kena banyak aspek lagi. Main music, kerjasama, disiplin pembarisan, ada nak dekat 50 benda tapi kita kena buat serentak. So standard tu penting lah. So kalau kita main sedap, formation tak elok, tak seragam, hilang standard kat situ. So kat sini, bila kita sebut pasal nak jadi juri ke jadi instructor, juri ni ilmu dia tinggi, dia banyak research, dia banyak study, dia banyak faham benda tu dari segi intellectual tau. Sebab most juri, most judges, diorang tak main pun, but somehow influential gila. Macam ada bila sebut nama je, push, ni orang besar ni, tapi dia tak pernah main. Ada juga judges yang instructor, yang itu input dia maybe dia banyak membaca dan pengalaman, dan dia ada pengalaman untuk bagi input melalui pandangan seorang player. So kat sini nak pilih antara jadi judges ataupun instructor, I pilih instructor sebab kat situ kita dapat kumpul segala ilmu yang kita dapat, and at the same time kita dapat capai standard yang kita nak tu, kita dapat kawal sebab kita sendiri kawal pasukan yang kita lead. Sebagai judges, diorang pun set standard juga dari segi kemarkahan, tapi itu saja, kemarkahan, benda tu dah selesai, benda tu dah tetap, korang dah perform, inilah kemarkahan korang, standard korang macam ni. Tapi as an instructor, kita sendiri dapat capai standard yang kita nak capai itulah. And benda macam ni lah yang buatkan banyak lah nama-nama besar termasuklah instructor yang jadi judges, because kadang kita memang nak panggil judges yang pernah jadi instructor. Input diorang tu meluas dari segi ilmu dan juga pengalaman. So instructor. Aku syak Adam ni dia telan buku lah. Dia macam ada skema dalam kepala otak dia. Tak tahu dia pandang sana mungkin dia ada jawapan dia, skema dia straight je. Tapi aku suka. Aku suka jawapan kau. I mean dia ada sarua pandang yang berbeza lah. Terusnya segmen kedua iaitu setuju tak setuju. Jadi cara main dia sama juga. Kalau setuju angkat tangan high five gini. Kalau tak setuju kita angkat penumbuk lah. Sama juga saya akan bagi satu statement. Contohlah saya bagi satu statement Adam handsome orangnya. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. So Luis dengan Jojo kata handsome, Des dia macam ragu-ragu. So tak apa. So faham. So cara main dia begitu Okay, teruskan dengan segmen kedua kita dengan soalan pertama. Soalan pertama, setuju tak setuju UiTM patut tubuhkan pasukan All-Star, bermakna gabungan daripada player-player daripada seluruh UiTM untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Macam contoh WGI Malaysia, kita bawa satu nama saja UiTM, WGI Thailand dan sebagainya. Setuju tak setuju? Kalau setuju angkat tangan begini, kalau tak setuju angkat begini. Okay? Ready? 3, 2, 1, go. Alright, semua setuju. Kita nak tanya Des lah, Des. So Des, kalau setuju Des, kita nak tahu apa sebab di sebalik persetujuan tu.
Ya. Benda ni aku pernah terfikir tau, banyak kali sebenarnya. Benda ni memang wajib, memang kena buat. Sebab okay, kalau kita UiTM ni lawan UiTM ni, dia macam situ je lah cerita dia. Situ je. Like I said earlier, it's all about growth. So kalau kita imagine, kalau kita ambil the best tenor tu daripada sini, the best peshram tu daripada sini, the best snare tu daripada sini, tak kira bangsa, agama, apa semua tu, we combine them, memang power lah. Cuma dia ada cuma dia juga. Dia cuma Sebab kalau kita nak gabungkan orang yang power-power ni kan, dia macam dia ada kepala ni, dia ada kepala ni, dia ada kepala ni. Dia macam avatar. Seorang ni dia fire, seorang ni water, seorang ni tanah, seorang ni batu, semua tu lah, rumput ke apa ke. Tapi kalau dia orang ni combine, dia boleh jadi satu avatar yang bagus tau. Tapi itulah masalahnya, dia macam persefahaman, pemikiran, semua tu lah dia tak sama, itu akan jadi satu challenge. So why I want kita kena ada UiTM All Star ni is because kita, nombor satu, kita nak UiTM naik. Kita nak nama UiTM tu naik. So kalau UiTM tu stay dekat situ je, sampai situ je lah kita. And then nombor dua is exposure, of course, exposure. And then number three, because I know yang each of the UiTM punya student ni kan, players in marching band, each of them ada connection yang berbeza. So seorang ni ada connection dengan ni, seorang ni ada connection dengan ni. So biasanya kan orang yang ada connection ni, this is not stereotype lah, ni apa yang aku perasan lah. Orang yang power ni kan, dia ada connection yang power sebab dia ada inspiration, dia tahu orang ni, dia tahu orang ni, dia tahu orang ni. So it's like, it's a chain. Dia macam cabang-cabang dia. Dia cabang-cabang dia. Man, it's so hard to say that, man. Okay, so so it's like kalau kita bekerja sama in that all star, kita bawa orang ni masuk kan, aku boleh tengok lah yang UiTM All Star ni akan pergi jauh. Because each other tolong, ada connection, apa semua tu. Tapi yalah, dia ada cons juga, tapi aku akan tengok dekat dia punya pros. Faham. Masih dia punya pros tu lagi banyak lah kalau nak dibandingkan dengan cons. Yes. Betul. Pros dia lagi banyak. Alright. Okay, kita tanya Adam lah. Adam tadi dia dah angkat stick lah. Dia macam tak sabar jawab kan. Kita bagi Adam. dia dah tongkat dagu dia pakai stick kan. So macam mana Adam? Rasa patut tak tubuh ke All Star? Ini soalan tu patut lah. Patut Patut. Sebab again, UiTM ni banyak cabang, banyak gila cabang, and every cawangan UiTM ni sediakan kos berbeza. So kat sini kita boleh nampak availability player tu pun tak fleksibel. Ada some saja, but ada juga yang gila. Ada muka ni gila. Ambil fine art, join marching band sampai 5 sen, banyak lagi orang gila tu. Cuma yang ini boleh tengok passionnya lah juga, tapi dari segi pemilihan tu ada point juga test tu. Kesepahaman tu. Kadang kalau banyak sangat orang hebat dalam satu team, dari segi permainan, dari segi cara dia main, boleh tak jalan tu team tu sebab semua nak ikut kepala sendiri. Tapi idea and konsep kita kumpulkan setiap player dari setiap cawangan ni yang betul-betul passionate ni, kita jangan bazirkan lah dia punya bakat tu dekat situ. Sebab kadang-kadang ada player yang bakat dia memang tertutup sebab cawangan tu tak pernah menang BC lah kata kan. Betul. Benda macam tu. Bila macam ni, dari mana? Ganu. Dari mana? Maka. Main campak stick 2 km tangkap balik. Yang itu yang kita nak okay. 20 km Mat. Itu dah keluar orbit. Dalam Burj Khalifa. Tapi betul lah, konsep tu memang bernas lah kalau dibuat. Memang bagus lah soalan producer ni. Saya memang setuju. Itu pendapat saya. Ni soalan ni, kalau bagus ni soalan aku. Soalan dia. Luis ni dia senior sikit lah. So nak tanya, dia soalannya sama, tapi nak tambah sikit lah. Kan kalau kita kata Luis kata kita setuju nak buat UiTM All Star kan.
Tapi let's say kalau macam, kalau kita tahu player-player base drum kan, biasanya dia diperlukan satu sepakat yang sama kan. So andai kata kalau kita nak tubuhkan satu team all star, adakah untuk semua player bass drum tu dia kena datang daripada satu team, ataupun kita boleh je ambil mana-mana yang power and then kita combine, ataupun kalau satu team tu memang satu team je power, kita ambil satu team. Tu macam ni. Ni dia nama dah UiTM, apa ni, team UiTM All Star. So maybe lah kita akan buat satu tapisan. Tak semestinya satu daripada satu contingent tu semua power kita ambil yang tu. Kita bagi peluang siapa saja. Siapa saja. Dia tak semestinya orang yang berpengalaman ke apa. No. Maybe kita boleh buat something penambahbaikan mana kita pilih the best of the best, ataupun macam tu. The best of the best, nama dah All Star. Okay. And kita carry nama UiTM. So yes, memang tak boleh elak di mana a group of powerful player gabung, memang akan ada dia punya setback. Tapi benda ni kita boleh tackle dengan adanya leader yang betul boleh lead. For me, this is a very good exposure sebenarnya. Dan benda ni pun lama juga aku dah tengah terfikir, why not kita gabungkan ni lepas tu competition luar, kita bawa nama UiTM kan. Betul kan? Bagus so, soalan ni serius. Aku ada banyak pun tapi tak nak cakap. Betul, banyak benda nak kongsi. MPP UiTM, mana yang tengok ni tolong lah buat something, tolong. Jujur macam mana? Jujur pun setuju kan nak tubuhkan UiTM All Star kan. Jadi ada penambahan ke macam mana? Sangat setuju. Sebab macam platform ni ialah salah satu batu lonjatan lah, nak cerita. Sebelum dia macam step sebelum kita ke professional level. Contoh daripada UiTM berbeza, kita ambil jadikan satu team, and dekat situ kita dapat belajar apa yang UiTM lain belajar, and kita dapat share apa yang kita tahu untuk improve. Lagi satu, betul banyak kepala, ini nak jadi leader, itu nak bersuara, sini pun nak bersuara juga. And dekat sini lah dekat mana kita boleh belajar untuk kita adapt, and kita low our ego. And contoh lah, sepanjang kita dekat band kita jadi leader, kita mengarah je. Macam mana kalau kau dekat band lain, kau kena dengar and cuba absorb. Kat situ boleh improvekan skill, absorb knowledge tu dekat situ. Kita pergi ke next level. Betul. Sokong lah dengan Jojo punya statement, we need to lower our ego. Tadi kita bercakap pasal UiTM All Star, and Adam pun sendiri cakap UiTM sendiri mengeluarkan resource yang berbeza-beza untuk produce kita punya player UiTM kan. Jadi kita nak tanya soalan kedua, setuju tak setuju supaya modul latihan LIBB UiTM se-Malaysia diselaraskan? Sebab ni saya sendiri bertanya dengan kawan-kawan daripada UiTM Terengganu, UiTM Shah Alam sendiri, UiTM Perak, UiTM Sarawak, malah saya sendiri pada UiTM Perlis. So bila tanya macam mana proses LIBB diorang, dia kebanyakannya berbeza-beza, maksudnya dia tak sama. So apa yang diproducekan dekat LIBB tu, dia punya purpose dia, mungkin LIBB ni dilakukan untuk purposely nak pergi hantar untuk bertanding. Yang UiTM ni purposely hantar memang sebab kita nak sekadar hidupkan curriculum je. So macam korang semua ni pernah melalui LIBB kan, ataupun pernah organize LIBB kan. So kita nak tanya lah, patut tak modul latihan LIBB ni diselaraskan UiTM Malaysia? So setuju tak setuju? Okay, untuk diselaraskan. Okay, ready? Counting in 3, 2, 1, go. Without hesitation Adam kata setuju. Tapi kita ada 1 versus 3. Louis kata dia half kan, partially agree dengan partially disagree. Jadi kita tanya Louis dulu lah, kenapa tu Louis? More to setuju. Tapi kita kena
kita kena take note ni tau, tak semua cawangan mempunyai dana yang sama untuk execute this event LIBB. So mungkin modul yang kurang, mungkin diorang most probably diorang tak dapat dana yang mencukupi. Kalau macam contoh saya contoh UTM Shah Alam lah. UTM Shah Alam memang kalau kita tengok lah, dia memang all out. Memang sistem yang sedia ada. Okay? And then ada maybe ada campus lain yang tak dapat dana yang mencukupi. So diorang restricted tau. Restricted. Tapi actually my point is saya setuju untuk diselaraskan. Cumanya kita ada kekangan dari segi dana. So kalau boleh macam ni, harap-haraplah kan in the future di mana semua kampus dekat Malaysia kita boleh selaraskan dana yang mencukupi. So by that time baru kita boleh selaraskan kita punya modul. Faham? So the key point kat sini adalah duit lah. Ada duit, semua benda tu jalan lah. Okay, Jojo pula macam mana Jojo? Sebab kita tahu Jojo merupakan produk UiTM sendiri, betul tak? So maksudnya Jojo sendiri pernah join sebagai peserta LIBB. Jadi macam mana Jojo rasa? Setuju, sebab kalau kita pandang dari segi competition antara UiTM, kita boleh nampak yang mana yang basic dia ke belakang sikit. Yang mana yang benda-benda kecil-kecil tu dia terlepas pandang kat situ. So dengan silibus LIBB yang dah selaraskan ni, so semua benda tu kita dapat selaraskan lah senang cerita. Lepas tu dari segi competition and lagi dia lagi mencabar, yang lagi macam mana kata, lagi banyak persaingan lah. Persaingan itu sengit lah. So kat situ jadi lagi best lah kat situ. Maksudnya kalau semua orang ada basic yang sama, so bila kita bertanding tu bukan nak tengok basic dah, bertanding tu tengok apa kreativiti yang boleh ditunjukkan lah. Macam basic ni macam semua ada basic yang sama, so tak perlu risau lah orang basic power ke tak. Yang penting bila bertanding, kreativiti tu yang kita nak tengok macam mana diorang buat. Kita bagi the floor dekat Adam untuk soalan yang kedua tadi, patut tak modul latihan LIBB diselaraskan? Silakan Adam. Untuk soalan tu, dia sebenarnya macam ni Pancar Ragam ni adalah sebuah badan uniform tau dalam UiTM. Sebuah badan uniform, dan dia sama juga dengan komander, kesatria, bomber, semua ada badan uniform sendiri. Kenapa kesatria boleh selaras setiap cawangan? Modul diorang sama je, cara diorang LIBB sama setiap cawangan. Macam ada satu perantaraan tau untuk setiap 14 negeri punya cawangan. Tingkat sini keselarasan modul tu boleh sangat-sangat dicapai kalau kita ada apa dia panggil, pegawai yang orang kata pantau semua negeri cawangan UiTM. Macam contoh dari segi pengajian mesti pengurusan HEA, HEP, benda-benda macam tu. Dan kesatria mesti ada sistem diorang, sebab diorang pun ada hari coronation diorang, macam nak tunjukkan sekarang kamu komando. Kadang-kadang benda tu semua cawangan turun seperti Shah Alam kan. Benda tu tak ada kat LIBB. LIBB for some reason solo sendiri-sendiri cawangan. So kat sini kena ada satu badan lah yang pantau, badan uniform dalam UiTM, especially marching band ni lah. Sebab benda ni bukannya kita perform sahaja untuk setiap cawangan, benda tu memegang nama UiTM. So layanan modul tu perlu diberi sama rata lah. Tak boleh lah kesatria bagi pandang, tak boleh, benda tu kena sama. So bila modul ni selaras, benda tu senang nak bangkit sama-sama. And benda UiTM ni tak perlu nak pandang sebagai sebuah rivalry punya benda, bukanlah masa DC tu. So benda ni boleh kita sama, instructor boleh share pendapat, badan yang jaga pantau ni pun boleh bagi input, okay ini ada problem. So instructor ni yang hebat, jadi kita hantar kepada cawangan yang memerlukan. Yang tak memerlukan, dapatlah instructor yang mampu tapi yang kita tolong cawangan, kita nampak memerlukan pertolongan.
Itu je lah. Thank you Adam. Jawapan MVP take note. Adam ni macam bekas peserta LIBB tersakiti Dia macam Banyak kau orang LIBK tampang. kau bagi duit, kat kita orang tak bagi lah macam tu kan jawapan dia. Kita bergerak ke soalan seterusnya, okay? Setuju tak setuju sekolah rendah patut tubuhkan marching band sebagai salah satu aktiviti core curriculum? Kalau sekolah menengah ni mungkin kita biasa dengar, tapi sekolah rendah ni mungkin jarang. So patut tak ataupun setuju atau tak setuju aktiviti core curriculum marching band ni patut ditubuhkan? Ready? In 3, 2, 1, go. Setuju. Alright, thank you. So kita tanya pendapat Des lah. Des dia without hesitation. Aku setuju. So kita tahu sendiri Des merupakan betapa background dia pun sendiri datang daripada sekolah, tapi sekolah menengah. Start dari sekolah menengah kan? Ya, sekolah menengah. So mungkin Des ada pendapat sendiri kenapa perlu wujud kan untuk sekolah rendah pula. Okay, aku akan cakap pasal based on my experience. Dulu abangku dia masuk sekolah menengah punya marching band tau. Aku fell in love with marching band because of it. Aku tengok dia orang memang start semua main and then aku nak masa tu sekolah rendah aku ada marching band tau. Believe it or not, ada marching band. So masa aku nak masuk tu, marching band tu dah di apa tu? Dia bukan di band, dia dah tak ada dah. So macam masa tu aku memang kecewa lah. So it's like aku imagine myself dekat budak yang berumur 7 tahun sekarang ni. Dia ada minat muzik, dia nak masuk marching band tapi tak ada. So within that time, masa dia orang dekat primary school tu 7 to 12 years old, dia macam nanti minat tu boleh hilang tau actually. Trust me, benda tu boleh hilang sebab dia akan semakin expose dengan dunia luar yang lain. Macam dia nak jadi askar ke, dia nak lukis ke, apa-apa semua tu lah. So passion tu dah hilang. So imagine kalau kita dah jumpa passion tu daripada dia orang kecil lagi, dia akan meningkatkan ramai orang minat marching band punya knowledge tau. Dia macam bukan knowledge, dia macam marching band punya passion lah. So I believe that budak-budak masa dia orang kecil tu, dia orang punya vision tu lebih luas. So it's important for us to have a marching band school in primary school. Sebab dari situ, dia orang dah kena expose, dia orang dah kena train, dia orang dah tahu macam mana macam tu. Tapi at the same time juga, of course kita tak boleh ajar dia orang macam mana orang high school student kena ajar lah. Mestilah kita ajar dia orang lebih much more softer ke, much more lenient lah. And then imagine lah kalau kita ada primary school punya marching band everywhere in Malaysia, memang banyak orang power lah. Competition akan naik. Dia punya competitive wise dia tinggi lah. Competitive wise, creativity tu memang confirm ada sebab passion tu dah ada, creativity tu memang confirm ada. And then knowledge akan jadi lebih wide sebab dia orang dah kena expose dari awal-awal. And then semua tu literally semua lah, sebab music ni dia tak ada yang spesifik. So itu lah. Okay, kita tanya seorang lagi lah, player daripada sekolah. Kita tanya Luis. Player since daripada sekolah lagi kan. 14 tahun berkesimpung dalam marching band. So rasa patut tak 14 tu rasa macam dah tua lah, kena muda lagi. Tu macam mana Luis? For me, yes, memang setuju. Kita kena terapkan daripada contoh macam kita ni sekolah rendah sekarang 7 tahun, 7 sampai 12. Okay. For me, memang kena buat benda tu sebab kalau kita nak mantapkan lagi industri marching band dekat Malaysia, kita kena start pada awal, melentur dulu biar ada rebung aceh. Betul. So kita ambil contoh lah, bukannya kita nak ikut biji macam negara jiran, macam sayang Thailand budak sekolah rendah dah ada band. Betul. Ini pun ada band kat peringkat sekolah rendah.
So why not kita buat macam tu, sebab benda tu terbukti tau, memang terbukti. Kita tengok Thailand, tengok Indon, dia orang punya quality, dia orang punya production memang melahirkan banyak player yang memang berkualiti gila lah. So kita boleh ikut benda tu, kita boleh ikut benda tu. So biar kita jadikan Asia Tenggara ni sama-sama naik tau. Betul. Takkanlah jiran atas jiran bawah power sampai kat kita. Alamak, macam tu je kan. Boleh lah kan. Tapi Bak kata Luis juga tadi lah, kalau ada duit semua boleh jalan lah. mungkin pengurusan sekolah mungkin takut nak invest kat marching band sebab macam takut tak bawa pulangan kan. Tapi for me, pulangan yang ada is orang kata more like investment exposure kepada budak-budak lah kan. In terms of duit mungkin tak dapat balik lah, tapi in terms of experience budak-budak tu, dia punya self esteem and then dia punya cara dia orang develop dia orang punya skills dia orang, itu mungkin tak ternilai lah sebenarnya kan, for me lah. Adam macam mana Adam mungkin ada pendapat yang berbeza ataupun ada nak tambah Adam? Okay, perlu ada waktu sekolah rendah. Kita setuju sebab dia masa kita budak ni, kita punya attention span tu, benda kita nak belajar tu banyak. Kita banyak tanya soalan bila kita tak tahu apa-apa. Mak ni macam mana sampai menyampak dengan dia orang. Benda sebab kita nak belajar. Tapi bila kita dah muda ni, kita dah sampai ke satu tahap di mana kita tak apa-apa nak belajar, kita dah penat, banyak masalah kan. Masa kecil itulah kita nak belajar. So kat situlah kita perlu kembangkan. Kita pandang DCI, okay? Standard DCI tu punyalah mantap. Dia orang limitkan player untuk join sebelum sampai umur 21. Sebelum Mungkin on 21. But muda betul tu, 21 tu mak so baru habis sekolah, baru masuk uni umur macam tu. So benda macam tu nampak standard tu, dia orang punya standard tu tinggi in terms of fitness apa semua, yes lah. But dari segi awalnya dia orang bentuk dengan player tu, kita selalu nampak even Mak Saleh tu pun, dia orang punya line up, drumline building pun dari elementary, kecil-kecil, budak-budak kecil pun main. Bendanya bukanlah nak capai perfection. Even budak-budak kecil main ni pun untuk performance yang seronok, visually appealing. But from that pengalaman tu akan membuat orang mendorong nak buat. Bila kita start lewat sekolah menengah, ada yang start dari dulu, ada yang start dari uni. Time uni kita dah fikir masa depan. Kerja apa semua. Betul lah weh. Time tengah nak praktis BC, tak boleh sir saya tak boleh join, saya nak kena buat lesen. Sir saya tak boleh join, ini nanti saya nak tunang. Ini cakap pasal berdasarkan pengalaman ke macam mana ni? Tak ada. Benda nampak lah. Bila kita muda kecil lagi, time sekolah rendah tu, kita tak ada masalah. And benda ni pula bukanlah bergantung pada semangat budak kecil tu saja. Banyak pihak kena tolong. Sekolah kena main peranan. Sekolah tak boleh. Banyak sekolah pun mengecil dengan benda ni. Korang main muzik pergi mana? Apa je kerja korang? Tak boleh. Tak boleh benda-benda macam tu. Benda tu pun demotivate orang. And pandang marching band ni macam ini. Marching band, dia marching band. Tak best kan? Padahal benda tu equally as contributing to the society juga. Disiplin terjaga. And then kita punya soft skill, percakapan, bila kita berjumpa even technical skill kita memang kena bentuk dari sekolah. Saya setuju. Itu saja. Alright, thank you Adam. Memang solid, memang jawapan buku teks ni yang kita mahu. Okay, Jojo macam mana Jojo? Kalau ikut kat Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan muzik ni macam mana? Muzik ni tak banyak diterapkan kat sekolah-sekolah Negeri Sembilan. Sekolah memang sekolah pure Negeri Sembilan lah dulu. Bukan asrama penuh mana-mana lah, memang Negeri Sembilan lah. Kerja sekolah rendah sampai ke tingkatan 3 semua Negeri Sembilan. Lepas tu baru pindah.
So dia paling-paling pun dalam bab muzik ni ada satu sekolah je lah yang saya tahu. Tu pun sekolah tu pun dia orkestra. Satu je kat situ. Yang lain semua kebanyakan ni yang paling-paling pun nasyid macam tu lah. Exposure macam ni tak sampai lah kat Negeri Sembilan tu. Nak cakap about negeri saya lah. Okay. Tapi bila saya masuk UiTM Shah Alam, nampak orang main muzik sambil bertani, sambil menari. Macam tak apa benda ni, tak pernah nampak pun. Dia rasa jatuh cinta kat situ. Rasa macam rugi ni semua orang bila dah join. Dulu main sejak sekolah. Rasa macam, main sejak sekolah kenapa tak pernah tahu. Rasa rugi sangat dekat situ. Even orang lain banyak tahu. Negeri lain banyak exposure, dah masuk competition, semua dah ada passion kat situ. Sebab tu lah penting exposure ni sampai ke satu measure sejak daripada sekolah rendah, and bila meningkat umur lagi tinggi kita punya passion, tinggi kita punya rasa untuk bersaing. Faham. So Jojo nak cakap kat sini yang kita perkenalkan marching band kat sekolah rendah ni bukanlah nak hantar pergi bertanding nak menang ke apa. It's just for in terms of exposure je. Ada exposure, janji dah develop dia punya karakter. Dia dah minat marching band, so that bila dia dah sekolah menengah ataupun masuk U, dia dah ada, at least ada basic. Dia boleh tahu and dia ada minat dia sendiri kat dalam marching band. So I agree with that lah. Sekolah ni memang exposure je kan. Menang ke kalah ke, cikgu lah kena layan Karenah kan. Bawa je pergi tanding apa kan. Janji exposure tu ada. Okey, soalan yang terakhir untuk segmen yang kedua. Setuju tak setuju konsep training less is more? Muka masing-masing macam ini tahan cirit ni, tak apa. Kita tanya lah kan. Okay, ready? In 3, 2, 1, go. Okay, semua tak setuju. Angga lu band orang angga. Ini semua betang-betang kau baju kuning, kau sepakat ke tak apa, kita tanya pendapat Adam lah, Adam. So Adam, kenapa Adam tak setuju Adam konsep training less is more? Less is more ni function untuk orang yang betul-betul nak belajar. Tapi untuk orang yang tak balik. Sebab kita kena push. Especially bila start lewat macam ni. Bila kita start muda macam soalan yang sebelum ni, benda tu dah automatic untuk dia orang. So kat situ lah kita boleh nak push dia orang gila-gila. Tapi kita kita kena push, especially untuk orang yang start lewat. Pemahaman dia orang tu dah mula lewat, dia orang kena start dulu dari kosong. So I don't agree with less is more. More is more lah dalam marching band tu sama sekali. Even yang dah tua pun tak stop main lagi. Scott Johnson tu gerak lagi tu. Tak tahu bila nak habis tu, gerak lagi tu. Even dia pun still ada lagi. So I don't agree. Kita memang kena push players kita untuk terus berkembang lah. Okay, thank you Dam. Seterusnya kita tanya Luis pula. Kenapa tak setuju dengan konsep training? Less is more term tu dalam dunia marching band tak wujud tau. Tak wujud Producer, macam mana producer? Kita ini soalan producer. Dia macam ni, kita industri marching band ni kita perlu synchronize pergerakan dengan kita main instrument, betul? The whole body. Okay, untuk kita dapatkan satu movement, kita perlukan muscle memory. So kalau kita terapkan less is more ni, chances possibility untuk buat mistake tu memang tinggi. Setiap orang confirm boleh vouch for me in this. Kita kena dapatkan muscle memory, which is repeated punya training. More is more. Faham. Maksudnya dengan lagi banyak training tu, orang kata lagi less mistake yang kita akan buat lah. Yeah. Okay. Itu pendapat Luis. Kita tanya pula pendapat Jojo. Macam mana Jojo? Okay, less is more tak boleh. Memang takkan boleh. Tak boleh
Tak boleh. Sebab marching band ni dia practical tau. Dia bukan theoretical sahaja. Dia more to practical. Maksudnya kita gunakan fizikal kita untuk main instrumen. So bila benda-benda praktikal ni dia perlukan macam mana, masa untuk kita banyak kali praktis, banyak kali ulang sampai kita close to perfect lah. Dia tak boleh, tak ada jalan singkat kat situ. Tu je lah nak tambah. Alright, thank you Jojo. Tak ada jalan singkat nak menuju kesempurnaan. So apa kata Des pula? So, okay. Apa yang Adam kata, apa yang Louis kata, apa yang Jojo katakan, I 100% agree. Memang betul-betul agree lah. Tak ada different opinion. Tapi ada sikit ni aku nak tambah lah. Just nak strengthen less is more. Less is more ni, that's a very bad mindset sebenarnya, honestly. Mindset tu tak bagus sebab less is more ni untuk orang yang macam dia fikir dia dah power, so dia tak perlu belajar lagi. That's how I see less is more. So doesn't matter lah kau dari DCI ke, kau dari BGI ke, kau dari sekolah ni ke, sekolah tu ke, Thailand ke, benda tu in the end everyone is equals the same tau. Dia macam walaupun orang tu dah power, dia still ada juga benda yang dia kena belajar. Macam Adam kata tadi, Scott Johnson yang dah tua tu pun masih juga nak main, kan? So it is better everyone start from A until Z. Everyone should start from the bottom to the top. So kalau kita pakai less is more tu, tak semua orang akan dapat. So less is more memang like apa yang Luis kata tadi, I truly support what he said lah. Benda tu memang kalau boleh, bukan kalau boleh, memang takkan wujud. Bukan takkan wujud, dia memang ada tau, dia memang ada. Tapi benda ni aku memang tak suka lah. So maksudnya terms ni kalau dalam marching band ni memang kau tolak tepi lah, tak ada mindset less is more lah. Ya, betul-betul. Dia macam okay, less is more ni, let's say kau training for 14 days, kau train. Lepas tu orang kata, oh ni salah. Apa yang kita akan dapat is just mentality punya mindset. Tapi kita punya basic semua tu memang takkan ada, memang akan ke laut. Sebab kita more to we less is more punya apa benda cakap ni. Sebab kita boleh cut benda ni, tak apa, jangan risau. Boleh ni. Aku start balik. boleh, tak ada masalah. Okay, so less is more ni kan. Let's say dia tu training for 7 days saja. So dia ambil less tu. Dia, let's say this is dari segi orang yang tak ada basic. Dia akan ada mentality tu. Dia akan di-groom, dia akan diajar, dia akan di-train, apa semua tu lah. Tapi dia akan power dari segi mentality saja. So dia dah ada mindset tu. But however, mindset tu bukan mindset yang bagus tau. Mindset dia is more of like janji siap, janji cantik. That's the mindset yang akan diproduce kalau kita pakai less is more. And then kalau kita pakai dari segi orang yang ada experience, ya memang betul, orang yang ada experience ni memang tak ada masalah. Dia memang kau bagi 3 hari ke 2 hari ke buat main satu piece semua tu, memang tak ada masalah untuk orang yang ada experience ataupun orang power. Tetapi dia tak akan perfect, because nobody is perfect. Kau power mana pun, even DCI yang kau tengok formation macam cantik gila, still juga bukan 100%, you know what I mean? So yeah, even DCI pun dia orang tak pakai less is more tau. So dia orang akan training banyak-banyak, dia practice to perfection, bukan practice to finish or practice to relax, bukan macam tu. So less is more is dia sangat-sangat tidak relevan dekat dunia marching band. Bukan saja marching band, music lah, basically music. Like Jojo said, aku memang setuju. Dia kata dia more to practical. Kalau kita belajar teori saja,
kita akan create our own theory. Kita akan cakap ni, apa semua tu sometimes doesn't even make sense because kita tak ada practical tu, kita tak ada experience tu. So basically tak kira lah kau orang power ni ke ataupun kau low tak ada experience ni ke, in the end everyone is just the same. Everyone is not perfect. So tambah lagi. Gila Betul dah. tak? The floor is yours. Music ni lah antara benda ni yang jangan less is more. Benda tu apply untuk maybe design ataupun benda yang memang serabut bila banyak. But music ni antara benda yang sekali dengan art, apa benda yang perlukan development tak boleh less. Tak boleh stop because there is no top. You will keep on rising sampailah sudah ada je room for improvement bila kita sebut bab-bab ilmu ni. So there is never less, especially in a field macam marching. Nasib baik korang semua ada satu kefahaman yang sama lah. Sebab kalau tak tadi kita ada 2 lawan 2, 3 lawan 1 kan. Nasib baik semua orang memang disagree dengan less is more ni. Sebab soalan ni pun diambil sebab kita memikirkan yang macam Des cakap tadi, mungkin ada setengah team tu dia punya player dia semua power. So that the time required untuk dia complete that song ataupun complete that program mungkin less daripada team yang baru nak up kan. Mungkin kalau dalam kita bagi tempoh 1 bulan, in 1 week dia dah boleh settle semua benda kan. Tapi team yang baru nak up, they required one month untuk di-completekan benda tu. So macam bila ada konsep less is more ni, dia lagi kurang pressure, so dia akan lagi make it more perfect ke sebab tak ada pressure apa semua kan. So mungkin daripada situ terdetiknya untuk kita tanyakan soalan ni. Tapi kita nak tanya pendapat yang ada kat dalam ni lah. Kita nak tanya pendapat yang berbeza kan. So kalau bagus juga ada pendapat yang berbeza sebab kita bukan nak kata memang yes less is more ataupun more is more macam tu. So it's nice discussion tonight. Memang sebenarnya agree jugalah. Mungkin ada penonton kat luar sana mungkin terasa macam kita patutnya kena buat less, tapi bila diorang cakap macam ni, mindset ni memang tak wujud lah dalam marching band. So siapa rasa nak masuk marching band, lepas tu tiba-tiba rasa macam kita kena ada konsep less is more ni, bak kata Des. Tapi kalau kita nak setuju exist lah, kalau kita nak setuju dengan less tu lah kan, benda tu okay boleh pakai kalau kita pandai plan kita punya matlamat. So janganlah program lagi 2 minggu kita nak apply less is more. Macam DCI tu program dia orang nak dekat separuh tahun dia orang prepare. So kat situ dia orang mampulah nak less is more. That is enough for today. Rehatkan minda, korang dah burn out. Itu understandable. But never say less is more tapi planning pun tak okay. Ada orang memang less is more kalau planning dari awal tahun, performnya hujung tahun. Yang itu takkanlah nak pulun hari-hari botak tengah. Thank you for your opinion. I very like it. This discussion memang macam very, orang kata sangat-sangat membuka minda lah kan. Kepada penonton kat luar sana, thank you for stay tune sampai habis video ni. Kita dah pun berakhir segmen kedua untuk voice out pada episod kali ni. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya episod kali ni, eloklah kalau kita minta kata-kata semangat ataupun nasihat daripada guest speaker kita ni. Mungkin ada any last word from you guys. Untuk para pendengar kat luar sana, mungkin ada yang sedang menonton ni, mungkin korang punya junior, mungkin korang punya anak didik, ataupun mungkin korang punya kawan-kawan yang baru nak menceburi bidang marching band sendiri kan. So apa kata-kata semangat ataupun nasihat untuk mereka kat luar sana. Jadi kita persilakanlah paling senior kat dalam ni. Kita silakan Luis. Pesanan saya untuk yang baru nak pergi banyakkan bertanya dan banyakkan praktis. Sebab benda ni macam saya kata dia perlu praktis. Kalau sekadar minat kita buat apa tak pergi mana juga. Itu untuk yang baru nak pergi. Untuk yang dah berpengalaman, bila kita untuk yang dah berpengalaman ni, bila kita jumpa dengan orang yang dah berpengalaman, kita jangan bawa ego kita untuk tunjukkan kepada orang yang berpengalaman. Itu tak betul. Kita kena macam mana, kita kena ada exchange of knowledge. Basic memang basic akan berbeza, tapi tak semestinya basic kita tu orang tu boleh terima ke apa ke.
dia berbeza tau. So untuk yang berpengalaman ni, kita raikan perbezaan basic. Contohnya kita raikan sama kita dan kita sama-sama majukan industri macam band. Kita persilakan pula Des. Okay, so here's some advices aku nak bagi tahu lah. So kalau kita nak masuk ke dunia marching band ni kan, kita kena pastikan that we have to humble ourselves lah. Kita kena humble so that kita akan receive more and more and more. Kalau rasa tak betul tu, we never be afraid of voice it out. Tapi kalau kena reject tu tak apa, your ideas will always be here. Sebab ideas tu dia bulletproof tau, so it stay inside your head. And then banyakkan bertanya lah, of course, banyakkan bertanya. And then never give up lah. Aku tahu I've been in that position di mana aku hampir give up dekat dunia marching band ni masa aku dekat sekolah menengah dulu. Tapi itulah, kalau if you believe in it, if you really follow your heart, kita akan dapat stay and it will pays off. Trust me, dia akan pays off. Sebab in the end, kalau kita tak ada inspiration, kita tak ada leader ke, kita tak ada apa-apa, you have to be the change that you wish to see in the world. Alamak, keluar pula Mahatma Gandhi aku. Tapi tu lah, punya ayat tu super power. Ayat, memang ayat tu ada skema sikit, tapi ayat tu sebenarnya dia buat aku jadi orang yang macam sekarang lah. Dia macam sebab kita nak tengok perubahan, so kita akan jadi, kita lah jadi perubahan tu. So kalau kita tak nampak lah, tapi of course jangan ambil yang negatif, kita ambil lah yang jernih, kan? Itulah aku punya advice. So kita silakan pula Jojo. Dia bukan nasihat sangat, just try to belajar benda baru. Sebab lagi satu, contoh lah untuk orang yang baru mencuburi bidang marching band ni, try untuk belajar and join. Even kita tak tahu apa-apa, kita tak pernah terlambat untuk belajar sesuatu. And hidup kita ni sekali je. Try buatkan hidup kita ni jadi best yang boleh. Try banyak benda, banyak experience yang kita boleh absorb. And untuk orang-orang yang dah menceburi bidang-bidang band ni, macam mana, don't give up. And kalau rasa ketinggalan tu, it's normal. Sebab kita tak macam orang lain. Semua orang-orang semua berbeza. Ada orang laju, ada orang slow, tapi kita semua sekali. Kita bermain dalam satu pasukan yang sama. So help each other and membantu tu passion, menaikkan passion dan juga motivation orang lain lah. Sama-sama up lah sama cerita. Last but not least, Adam. Silakan Adam. Any last word for tonight? Orang yang nak start marching band ni, start, it's never too late. Tak kira muda ataupun yang dah tua, just start and dapatkanlah ilmu sebanyak boleh. Kenal dengan orang, kalau ada, yang penting buka diri untuk tanya soalan. Sebab marching band ni sebuah community yang sangat-sangat orang strict juga sebenarnya. Kita buat benda salah sikit, orang tegur. Benda tu tak elok sikit je mata dipandang, orang protes, orang marah. Tapi jangan rasa takut dan malu untuk buat kesilapan. Yang penting start, improve diri, okay? Develop diri tu. And untuk orang yang nak belajar, baru nak masuk tapi dah pernah ada skill ke apa, buka minda korang, open, terima kata-kata orang baru. Termasuklah yang masuk dari marching band dari sekolah menengah mainly hebat, masuk ke the next group, buka minda korang. Sebab tim kalian mungkin lain dengan tim yang baru yang korang masuk ni, perspektif dan visi tim tu sendiri. Apa-apa pun kena buka minda lah bila nak terima seni macam muzik ni. Sebab dia terlalu subjektif and kita tak boleh terlalu strict. Apa-apa pun buka minda dan terima saja apa yang diberi dan ambil yang baik lah. Yang buruk tu lakukan dan selesaikan sama-sama as a team.
Itu Alright. sajalah. Thank you for watching until the end. Jangan lupa untuk subscribe Voice of Percussion dekat channel YouTube dan juga follow Instagram Voice of Percussion. Dan jangan lupa untuk follow sekali Instagram kita punya panel kita, Jojo, Adam, Fernandez ataupun Des dan juga Louis. Jadi kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. See you guys again. Bye bye. Thank you everyone.